Tidak lah. Ya jadi kalau nak cakap orang dengar mungkin orang tak best kot, tapi aku cakap bila mana tahu nak hidup pun tak berapa lama. Kalau nak tekan satu bab lah, Allah Akbar. Ya Allah, tempat seram. Kalau nak tekan satu bab, kalau kaji balik dari zaman awal-awal kenabian dulu, cerita-cerita bab perihal kenabian, maksud kata awal dari Nabi Allah Adam, Nabi Allah Idris, apa semua mengikut Nabi-Nabi ni lah. Lepas tu apa yang dicerita oleh mereka tentang cerita-cerita Nabi, kita mendapat melalui Quran, Bible, apa macam-macam kitab lah yang tertulis ni, yang ditulis tentang sejarah-sejarah mereka. Okay. Dan mereka ini telah pun kembali ke mana asal lah katanya. Okay. So cerita kisah atas kisah, sambung cerita atas cerita. Ustaz ni bawa, ustaz ni bagi ceramah, ustaz ni bawa pula, ustaz ni bagi ceramah. Lepas tu kawan ni cerita, berlaku di dalam masjid, cerita-cerita berlaku di dalam surau, berlaku di dalam rumah-rumah guru, di perkampungan, berlaku di kedai kopi, sembang-sembang ni, sembang atas sembang. Ini semua akan membawa satu fenomena dalam diri kita yang membawa kita diam dan membayangi, dan setelah mereka kata bayangkanlah, seandainya, bayangkanlah suatu masa nanti, dan percayalah, yakinlah bahawa satu masa nanti bla 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 bla. Kalau kita tak ada kesedaran yang paling dalam diri kita, semua cerita ni adalah cerita atas cerita. Aku tak mempersoalkan benar atau salah, faham baik-baik, jangan cross over that gaps. Okay, aku cuma cerita terwujudnya cerita atas cerita. Contohnya macam kita tengok P.Ramlee, kita tengok gambar P.Ramlee, dia tergambar, kita tengok, tapi P.Ramlee tu tak ada dah, tapi dia tergambar atau dirakam dan kita boleh meneka dengan tepat bagaimana bentuk dan suara muka dia, memek dia, lawak dia, ketika sedih dia macam mana, berjenaka macam mana. Okey, wajah itu kita dapat sebab dia dirakam dan dia berbentuk dan kita berjaya melihatnya. So bila akan sebut P.Ramlee, walaupun movie tu tak on, walaupun TV tu tak on, atau panggung kita tak berada dalam panggung wayang, tapi kita nampak P.Ramlee itu sebab kita telah diperkenalkan, dan selepas diperkenalkan kita jatuh dalam satu istilah mengenal apa yang diperkenalkan. Okay. So bila kita cerita prophet, cerita itu, cerita ini, apa semua kita boleh lah, oh prophet ni orang Arab, so kita boleh cakap Arab, bersulam bahasa Arab kita yang kita belajar tu. Maka orang Melayu yang tak erti bahasa Arab atau yang tak tahu bahasa Arab, inilah cerita yang sebenarnya sebab dilapik dengan bunyi Arab. Tetapi cerita itu diperdengarkan, tidak diperlihatkan. Maka pengenalan awak di atas kisah-kisah cerita yang berlainan bahasa dan diterjemah ke dalam bahasa yang awak selesa, seperti dalam surah Ibrahim ayat 4. Okay. Walaupun orang Arab, orang Melayu kita pergi tanah Arab 10 tahun dia boleh cakap Arab, balik dia main cerita bab agama dekat orang Melayu atau dekat orang Indonesia,
dia akan sulam bahasa Indonesia itu sendiri, dia akan menyulam kembali dengan bahasa Melayu itu sendiri. So permudahkanlah yang mudah, jangan persusahkan yang telah mudah. Maka Allah kirim setiap rasul yang sama bahasa dengan bangsanya. Alright. Okay. Saja rasul itu adalah untuk menjelaskan. Tetapi apa yang aku nampak melalui penjelasan yang nak dijelaskan, digunakan pula dua kaedah bahasa yang lain. Hanya untuk apa ini? Untuk menetapkan satu kecantikan proses pembincangan atau proses memperdengarkan. So bila satu ustaz tu bercakap dalam bahasa Arab, tetapi yang mendengar yang ramai ni akan lebih faham bila disulam dalam bahasa Melayu. Sebab Quran tulis dalam surah Ibrahim ayat 4 sekali lagi, walau orang tak puas hati, they just not satisfied with my penjelasan tentang ayat tu. Okey, maka berbagai-bagailah orang cakap. Salah satu dia ni sesat, dia bercakap tentang dia pun tak pandai bahasa Arab, bla-bla macam ni. Okey, ini satu golongan yang nak melihat bahasa dan merasa selesa di sebalik bahasa yang diterjemahkan pula. So yang aku pula dengan guru-guru yang pernah aku mengaji, ada yang kata saya cakap Melayu sajalah sebab awak dalam golongan orang-orang Melayu. Kalau saya nak cakap Arab, saya cakap Arab terus sajalah. Terpulanglah awak nak faham tak faham. Saya memilih untuk berkata-kata dengan bahasa yang sama bangsa dengannya. So kami pun duduk depan-depan tu pun rasa selesa dan fahaman tidak menjadi masalah untuk bersoal atau untuk mendengar jawapan. Okey, meski itu sekalipun masih tetap juga di peringkat lain, bukan peringkat apa kemuncak kisah-kisah Nabi, cerita-cerita Nabi, apa yang ada di belakang tu yang perlu kita tahu, iaitu mereka cuba menimbulkan keyakinan. Sebelum itu adalah kepercayaan melalui kisah atas kisah tentang mereka yang lain, yang mana wajib dipercayai, wajib diambil iktibar. Tapi bila kita proses, semua zaman itu tidak hidup seperti zaman di kala ini. Mereka mampu mencerita predictions of Jesus Christ, predictions of Nabi Allah Isa alaihi salam. Telah ada kita baca dalam Gospel of Luke, Gospel of Matthew and Gospel of Mark. Kita boleh nampak dia punya predictions tentang akhir zaman ni. Dengan tidak mahu merendahkan mana-mana pihak, kita juga ada hadis-hadis yang menceritakan tentang prediction Nabi Muhammad SAW tentang akhir zaman. Okay. So hari ini kita langkah satu lagi peringkat, iaitu di atas setelah contoh dia umur aku pada tahun 1976 start melalui pelajaran agama di sekolah, macam budak-budak lain yang pergi sekolah, dan aku melalui pelajaran agama yang diajar oleh Ustaz Mat di Masjid Kampung Bagal Batahir Batus. Perjalanan mula disedarkan bahawa ada ini, ada itu, ada ini pada umur yang begitu fresh, otak yang begitu ini hanya berada di peringkat Nabi kita macam ni, 24 Nabi, lepas tu main Nabi Muhammad SAW, lepas tu cerita. Alright, fulfill my brain, my thought and my emotion ni semua, segala emosi dan khayalan aku membayangi keadaan itu. Kalau aku buat ni neraka, aku buat ni syurga. Kalau aku kata ke orang ni tak elok, aku tak boleh fitnah orang, aku tak boleh buat ni, tak boleh macam-macam. Segala-gala hukum dan rukun, hukum hakam, izim and kizim, law and system, concept and idea.
Kalau orang Hindu dia pun macam ni. Kalau orang Kristian ada pula hallowed by their name. Mereka berselawat cara mereka. So selawat kat atas junjungan mereka. So hari ni kita ada selawat kat atas kita. Hindu ada, Thai Buddhism ada apa semua. So kita kunci benda itu dengan kaedah mereka tak percaya pada Allah. Mereka kata Tuhan Allah tapi mereka tak buat macam mana Islam. So baik, di atas penjelasan yang sebegini, tanya pada hati sendiri, aku ni jauh mana? Aku ni setakat ilmu semata-mata ke yang masih boleh berhuruf, bersuara, disuarakan, diperdengarkan? Ataupun aku ni telah berada di satu peringkat kesedaran yang aku sebenarnya tak tahu langsung pasal Allah Ta'ala ni. Aku tahu tentang Allah yang diceritakan, aku tahu tentang Allah yang dipergambarkan, bagaimana keadaan Nabi-Nabi dulu bersungguh di dalam mempertuhankan Tuhan. Tapi aku pula bersungguh-sungguh sekarang ni di dalam mempertuhankan kaedah semata-mata yang tertakluk di dalam konsep dan idea cerita di atas cerita. Maka timbullah satu babak kepercayaan yang kononnya aku ni Islam, aku ni Muslim, tetapi mempertuhankan nama semata-mata dan cerita atas cerita. So di sini persoalan dia, kita tanya pada diri, jauh manakah kita dengan Allah Ta'ala ni sebenarnya? Atau adakah kita ni hanya di peringkat orang pendengarkan aku dan aku ada cerita dia, aku boleh dengar kat orang lain balik untuk membuktikan inilah cerita-cerita Islam dan aku orang Islam. Orang mendengarkan pada aku cerita-cerita Kristian dan aku boleh pergi duduk depan padri, soal jawab dengan padri melalui Gospel of Luke, Mark dan Matthews. So bila kita pergi persoalan benda tu, dia penting aku ni Kristian lah. Lama kau mengaji Kristian tak? Cakap tak jumpa orang yang mencerita tentang tu dan aku sambung cerita tu ke hampa. Orang yang mencerita tentang hadis-hadis dapat kepada pelajar-pelajar hadis cerita kat orang lain balik. Itu peringkat mana tu dia pergi? Surface tu pergi surface mana? Orang-orang mencerita tentang perihal Quran yang berbunyi dan bersuara, masih berkata-kata. Tapi kita tak jumpa orang yang introduce kita yang dikatakan yang tak berhuruf, tak bersuara pula. So di sini kita tak mau tahu ajaran dan aliran. Ada peringkat dan ada peranan dia. So bila orang mengaji mengenal Allah, ma'rifatullah, dia punya peranan dia iaitu dia tak boleh menterjemahkan Allah yang dia kenal kat orang lain. Sebab Allah itu maha bersalah-salahan dan Allah itu juga nak mengenal Allah kena mengenal diri. Bila mengenal diri maka mengenal Allah, bila mengenal Allah binasalah diri. Tapi di sudut ini tak ramai yang faham, tak ramai yang sedar. Kalau awak nak mengenal Allah, undang-undang dia adalah mengenal diri. Dan kemuncak undang-undang mengenal diri itu, kesedaran yang dibawa hanyalah tepat bila awak tu menyedar bahawa awak itu tak punya apa-apa kuasa dan daya upaya. Kalau awak berkesudahan setelah mengenal diri, merasa bangga, riak, saya lah macam ni, saya sebab saya lah dia ni, oh saya yang tolong dia, oh saya yang bagi dia faham tu, oh dia tak faham macam saya, oh kamu semua kena berada bawah saya, kalau tidak kamu tidak akan lepas. Ini semua benda-benda macam ni kita tak nak. Ada juga peringkat yang mengajar mengenal Allah, tetapi dia mengambil kesempatan dengan membuat orang terpaksa duduk bawah dia. Tapi kalau guru-guru yang betul, dia ajar sifat 20, mengajar sifat-sifat Allah yang ada kat kita, bila kita dah faham, kita nampak, sedar, ya Allah, selai bulu roma pun tak ada aku, so mana kuasa aku? Kalau 7 sifat makni pun aku tak boleh gerak. Ni dia peringkat lain pengajian dia. Dia bukan pengajian cerita sejarah, cerita keturunan Nabi, keturunan sahabat Nabi ni, macam mana jadi perselisihan dan perbalahan. Itu juga cerita-cerita untuk orang yang nak mendengar
lapisan yang diperdengarkan, yang dia tu pun telah diperdengarkan di dalam dia punya apa, masuk aku di dalam dia punya Allah Akbar, di dalam dia punya ilmu pengajian dan pencarian. So apa yang dia dapat, dia perdengarkan kepada orang lain tentang apa yang diperdengarkan kepada dia. Tetapi hari ini kita nak cari guru yang menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala yang ada kat kita, yang tak akan kita boleh samakan dengan cerita-cerita orang lain, dan yang tak akan boleh kita mempertunjukkan kepada orang lain bahawa inilah yang betul, itulah yang salah. Sebab bila dalam Bible Jesus cakap kingdom of God is in you and surround you, bila kita pula dia kata betapa tidak kamu lihat siapa diri kamu. So tak ada beza, bahasa ya bunyi lain, tetapi bagi yang mengenal siapa sebenar-benar dirinya, bagi seorang yang pergi mengaji bukan nak dengar soal ini cerita-cerita dari siapa, daripada yang ni riwayat, yang ni riwayat, yang ni. Okey, bila kita ada cerita tu, takkan cerita tu kita nak bawa ke Allah Ta'ala. Takkan cerita-cerita yang kita tahu daripada orang tu nak mengatakan bahawa kita ini telah Islam dan kita ini telah mengenal Tuhan kita. Tak ada. Sebenarnya kita tak disedarkan bahawa kita hanya memikul satu babak kisah dan cerita-cerita yang diceritakan kepada kita tentang orang lain, dan menjadi teladan di atas cerita itu untuk proses nak settlekan masalah sikap yang ada kat kita. Tetapi dalam pengajian satu lagi itu memperkenalkan sifat Allah Ta'ala dulu, memperkenalkan Allah Ta'ala dulu. Para Nabi-Nabi dulu kah datang, cerita-cerita Nabi dulu kah yang ada, Quran Taurat kah dulu kah, semua ni lah kitab-kitab ni, Injil kah, Quran dulu kah, atau Allah Ta'ala dulu? Benda-benda yang diciptakan dulu ke, atau yang mencipta tu kena ada dulu? Ini very simple. Kita tengok cerita atas cerita. Mereka ada susunan perjalanan hidup mereka, kita ada susunan perjalanan hidup kita. Contohnya hari ni stay at home. Alright, orang langgar, masalah. Begitulah juga disebabkan satu suasana, dikeluar satu order dan jalan cerita dia. So, sebab apa, mengapa. Ini salah satu pengajian yang diletak dalam keadaan yang tertakluk dengan konsep dan idea law and system. So bila kita masuk dalam agama, we bound to see this all. We will realize this is what it is. So bila kita pergi satu lagi peringkat, yang awak cerita ni dah bertahun-tahun saya dengar di sekolah, dan awak ulangi cerita sebagai awak balik daripada tanah Arab membawa cerita-cerita yang mananya kami telah dicerita oleh ustaz-ustaz yang terdahulunya. So tiada beza, ustaz dulu dah mati, datang pula ustaz yang macam kamu ni, seperti mana yang dulunya yang pernah kami dengar. So generation after generation, they will repeat the same truth and the same stupidity. Kebenaran akan terus. Mana kata adalah guru-guru yang mencerita tentang mengenal Allah, iaitu mengenal diri kamu. Tak ada kena mengenal dengan cerita-cerita orang lain, tak ada mengenal dengan apa yang telah ditulis tentang orang lain, tentang kisah-kisah. Kita tak protes benar tu, tapi kita cakap it's none of my business. Dalam pengajian aku sekarang ni, itu mengenal siapa sebenarnya aku, bukan mengenal apa yang terjadi dalam perjalanan hidup aku. Aku boleh cerita kat orang, waktu kat Germany aku waktu sampai Sweden satu ketika dulu, 4 ringgit dia dalam duit aku, dalam poket aku. Kawanku tak jadi main ambil, dan aku masa tu aku yakin je dengan Allah Ta'ala. So ilmu yakin ni penting sebab dia ada ilmu yakin ni dia penting sebab dia ada peringkat-peringkat dia. Yakin atas, dulu Nabi apa semua lagi tak. Yang satu lagi dia telah diajar mengenal Allah. Allah ada. Dia pergi peringkat-peringkat lain dalam diri dia faham lain. Tapi tidak boleh diambil guna untuk orang lain, sebab itu perjalanan hidup aku. So bila kita mengaji mengenal Allah Subhanahu Wa Taala,
Yang nak proses pun tentang apa yang kita bawa, bukan proses kita tentang aku tahu cerita sejarah Nabi, aku tahu hadis ni, aku tahu aku hafal Quran apa semua. Takkan yang tu. Orang Arab pun lebih faham lah. Tetapi bila yang sesuatu yang sangat iblis dan syaitan takut ni, yang dia tak boleh hadap, iaitu wajah Muhammad. So bila kita mengenal law and system ni lain. Bila kita mengenal yang boleh dibahasakan, boleh disuarakan, boleh dihurufkan, lain. Tetapi bila kita mengenal sebenar-benar wajah yang kononnya kita cakap, ku hadapkan wajahku ke wajahmu, cerita-cerita saja. Tetapi bila kita mengenal sebenar-benarnya yang tak boleh dikongsi dengan orang lain, wajah sebenar, wajah itulah yang akan menyelamatkan kita. Sebab iblis takut orang mengenal Allah. Sebab orang tahu dia tu siapa sebenarnya, atas kuasa apa dia ada. Atas kuasa apa yang dia ada. Jadi tak ramai orang yang nak berjujur dengan benda ni. So di Malaysia ni masalah dia orang pandang kulit, orang pandang luaran. So aku bercakap ni bukan untuk orang yang nak menentang tu, sebab aku dah cakap is continuing stupidity atau continue kebenaran. So siapa yang nak mengaji ilmu mengenal Allah, cakap-cakapan ini adalah untuk kalian. Siapa yang nak tak peduli ilmu, nak mengenal Tuhan, nak mengenal Allah, cakap-cakapan ini adalah bukan untuk kalian. Dan kalian tidak salah, kalian benar di atas apa yang kalian nak. Kalian cuma salah apabila menghukum orang lain sesat dan memperkatakan suatu benda yang Nabi Muhammad SAW pun tak mau kalian kata. Sebab fitnah, tuduhan sangat tidak baiklah pada perasaan. So faham baik-baik, ada dua peringkat. Ada suatu orang nak mengaji mengikut kelaziman apa yang diterangkan oleh nenek moyang mereka, itu peringkat lah juga. Tetapi mai satu kesedaran, apa yang aku bawa ni cerita-cerita. Sebab kalau dalam kubur dia tanya lah bagi mereka lah, siapa Tuhan kamu? Kamu cakap Allah. Dia kata Allah itu baru nama. Macam mana pula? Bukan susah nak sebut, tetapi dia suka dikenali. Dia nak ambil satu peringkat lagi ilmu pengajian yang telah terkeluar daripada apa yang saya sebut tadi. Kalau kita cerita pada saya sebut je nama P. Ramlee dekat satu orang dah yang tak pernah tengok gambar P. Ramlee, dia boleh dengar cerita ni best movie ni nak tengok. Tapi kalau kita sebut satu orang yang duduk Malaysia yang dah tengok filem P. Ramlee dalam TV3 ke, Astro ke, dalam TV1 ke berulang kali, dia nampak semua sebab dia telah mengenali. Bukan dia peringkat, perlu diperkenalkan, perlu diperkenalkan, perlu diperkatakan, perlu diceritakan, perlu dihuraikan. Dia tu peringkat lain. Cerita atas cerita, kisah atas kisah. Tetapi yang telah diperkenal dan mengenal, sebenar-benar kenal. Apa yang saya cakap ni rujuk pada diri sebenar diri lah. Okey, sahabat, selamat malam. Jangan pedulilah kalau kalian berada di peringkat merasa terpanggil untuk mengenal diri, mengenal Allah. Jalan sajalah. Sebab kita nampak kita pun dekat-dekat nak ujung-ujung dah ni. Kalau nak duduk di dalam keadaan menipu diri sendiri, duduklah. Tapi kalau nak duduk di dalam keadaan aku harus mengenal siapa sebenarnya diri aku, dan aku harus mengenal Allah yang dikatakan dialah yang awal, akhir, zahir dan batin, dan dikatakan dia lebih dekat daripada urat leher aku, dan yang dikatakan dia berserta di mana saja aku berada. So kita tak akan proses masalah sikap dan cerita atas cerita. Kita akan proses kaedah sifat Allah Ta'ala yang maha berserta yang ada dengan kita. Baiklah, ini semua bukan apa nak mensyariatkan
syariat la khawla wala tu. Baik kawan-kawan, as I always say it, and I say it again, I love you all. I love you all more than you can imagine. I love you all more than I can believe it by myself, because walau dikeji, dihina, dituduh, I still perform for you guys. Sebab aku rasa Bismillahirrahmanirrahim itu berlaku dalam setiap jiwa manusia. Tinggal nak ikut desakan hati sanubari, nak terus menghina, nak mengkeji, terpulanglah. Tapi aku cakap, demi Allah dan 25 Rasulnya, aku sayang kau semua seperti mana guru-guru aku sayang semua, dan benda tu berlaku kat aku. Ingat balik, dia ada dua kaedah. Kita bukan nak hadap dengan satu cerita yang diceritakan oleh orang lain kat dia cerita balik kat kita. Tak. Kita nak mengaji sampai ke satu platform yang tak berhuruf, tak bersuara lagi. Apa yang kita nak cakap telah dimaklumi dan tidak boleh menyerupai segala sesuatu. Dan ini yang ditakutkan oleh para iblis dan syaitan, iaitu apabila awak mengenali Allah yang satu. Sebab dia telah menyebut, di atas kekuasaanmu, wahai Tuhanku, aku menyesatkan mereka. Kita tak tengok jalan dia tu, kita tengok kekuasaan tu mai dari mana dan izin siapa. Kalau Tuhan berkata, akulah yang menyesatkan dan beri petunjuk, atas jalan mana bertunjuk dia hantar. Guru-guru, wali-wali, sufi-sufi, para nabi, awliya, waristu anbiya dan semua segala-gala yang hebat. Kalau yang menyesat ni dia hantar siapa pula? So mereka ni semua ada kat mana sebenarnya? Orang-orang yang beriman ni ada kat mana? Yang beriman ni ada kat mana? Yang kita nampak ni yang mengaku Islam ni. So kita kena kenal siapa sebenar-benar yang menggerakkan, yang mendiam. Kita kena kenal sifat-sifat yang berkaitan dengan makni, apa tautan dia, maknanya apa tautan dia pula sifat kaya Tuhan, dan segala penjelasan dia sampai kita mengenal siapa sebenar diri kita ini, sampai kita tahu tiada apa yang perlu kita takuti, tiada sesuatu yang tidak baik, walaupun di dalam suasana yang sangat sukar dan sulit. Sebab Tuhan kata, datanglah kepada aku wahai seketul hati yang tenang. I love you all. Once again, I love you all. Terserah. Untuk kawan-kawan yang mengaji ilmu mengenal Allah dan mengenal Tuhan, all the best to you guys. Selamat.